Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Um, untuk hari ini kita akan masuk ke tajuk yang baru, iaitu tajuk elektrik. Okey, cikgu harap untuk tajuk-tajuk yang lepas kamu tak ada sebarang masalah lah. Kamu masih lagi boleh ingat dan juga orang kata faham apa kandungan utama dan konsep utama tajuk-tajuk dalam sifat-sifat cahaya ya. Okey. Jadi untuk minggu ni kita akan masuk tajuk yang baru iaitu elektrik. Okey. Terlalu jelas. Sini lah. Okey. Secara umumnya, elektrik ni dalam tajuk yang masa awal PKP dulu kita ada belajar ya. Elektrik ni merupakan salah satu daripada jenis-jenis tenaga. Jadi untuk tajuk ni fokus utama kita adalah kepada tenaga elektrik itu sendiri. Okey, tenaga elektrik ni datang daripada mana ya? Okey, ada banyak contoh. Dalam tajuk ni saya akan bagi awak 6 sumber daripada mana tenaga elektrik itu datang. Okey, contoh yang pertama sebelah kiri atas awak boleh tengok ni, generator. Generator ni fungsi dia membekalkan elektrik kepada pam udara di dalam kolam air. Itu salah satu fungsi generator. Generator ni juga boleh dijumpai kalau dekat kawasan pedalaman, macam kawan-kawan cikgu yang mengajar di sekolah pedalaman. Dia tak ada bekalan elektrik. Jadi macam mana nak pasang lampu, pasang kipas apa semua. Jadi rumah-rumah mereka ada generator. Sekolah-sekolah di kawasan pedalaman yang tiada bekalan elektrik, mereka menggunakan generator. Jadi macam mana generator ni berfungsi? Dia menggunakan minyak petrol ataupun minyak diesel untuk dimasukkan dalam generator tu. Kemudian generator tu ditarik. Pernah nak awak nampak dekat pasar-pasar malam kadang-kadang ya, ada orang tarik macam enjin tu ditarik, vroom, vroom. Itu sebenarnya adalah generator. Generator tu dia akan membakar sumber bahan api tadi tu. Jadi daripada tenaga haba, dia ditukarkan kepada tenaga elektrik. Itu di dalam generator. Manakala yang seterusnya kita ada dinamo. Dinamo ni cikgu tak berapa pasti kalau kamu pernah tengok ataupun tidak. Sebab zaman cikgu kecil-kecil tu, dinamo ni banyak digunakan di basikal-basikal. Dinamo ni diletakkan di tayar basikal. Ni sebenarnya tayar basikal ni. Dia letak dekat tayar basikal. Jadi bila kita kayu tayar basikal tu, dinamo tu kepala dia tu akan berpusing. Jadi apa yang berlaku apabila tenaga kinetik daripada pergerakan tayar tadi tu memusingkan kepala dinamo tu, tenaga kinetik tu kemudian akan berubah menjadi tenaga elektrik. Untuk apa? Untuk membekalkan elektrik kepada lampu yang ada di hadapan basikal. Tapi zaman sekarang cikgu rasa tak banyak dah basikal pakai. Kalau kamu tak percaya, kamu tanyalah mak ayah kamu. Zaman dia orang kecil-kecil dulu pun, dia orang gunakan dinamo pada dia orang punya basikal. Okey, seterusnya kita ada sel suria. Sel suria ni dia menggunakan papan suria ni untuk menyerap tenaga suria daripada cahaya matahari, dan kemudian dia akan tukarkan tenaga suria tu menjadi tenaga elektrik. Kebiasaannya buat masa ni tenaga suria ni banyak digunakan untuk memanaskan air. Bukan memanas air, nak masak air. Untuk panaskan air dalam bilik mandi. Sebab kebanyakannya digunakan di negara-negara yang beriklim sejuk, yang ada salji apa semua tu kan. Sebab mereka sejuk, jadi air diorang nak mandi tu terlampau sejuk. Jadi dia gunakan tenaga suria untuk panaskan air supaya diorang boleh mandi. Okey, seterusnya kita ada jana kuasa. Jana kuasa ni pun sebenarnya ada banyak jenis sebenarnya. Yang dalam gambar ni adalah jana kuasa air, hidroelektrik yang kita belajar dulu. Ada juga jana kuasa menggunakan arang batu. Ada juga jana kuasa menggunakan angin. Jadi secara umumnya jana kuasa ni dia digunakan untuk membekalkan elektrik kepada perindustrian, kilang-kilang dan juga domestik. Domestik ni kegunaan kita di rumah, di sekolah, di mana-mana sahaja. Itu maksud domestik. Jadi jana kuasa ni dia menggunakan macam-macam sumber yang ada untuk menghasilkan tenaga elektrik itu sendiri. Seterusnya kita ada akumulator. Akumulator ni ada dalam kenderaan bermotor macam motosikal, kereta. Pernah tak awak dengar ayah awak cakap, kereta ni bateri dia dah kong, dah habis. Itu maksudnya bateri dekat situ yang ayah awak masukkan tu sebenarnya inilah dia. Dia punya akumulator tu dah habis. Apa kegunaan elektrik dalam kenderaan bermotor ni? Untuk awak pasang radio, kebanyakannya untuk awak hidupkan lampu kereta.
Itu kegunaan akumulator tadi tu. Seterusnya kita ada sel kering. Dalam bahasa sains, bateri ni yang bulat-bulat ni kita panggil dia sebagai, bukan bulat-bulat, bentuk silinder ni, kita panggil sebagai sel kering. Yang bateri sebenarnya dalam sains, bateri ni adalah yang ini. Ini adalah bateri. Yang ini pula, yang ini adalah sel kering kita panggil. Manakala yang ini baru kita panggil bateri. Itu kalau dalam istilah saintifik ni lah. Tapi kita dah terbiasa panggil bateri. Semua benda bateri. Tapi nak jawab soalan peperiksaan, nak jawab soalan yang cikgu bagi, pastikan awak jawab menggunakan perkataan yang betul. Okey, seterusnya. Okey. Itu sahaja tadi untuk sumber-sumber tenaga elektrik. Awak kena ingat ada 6. Ada 7 actually. Cikgu terlupa satu. Tak apa, nanti awak tengok dalam konteks. Okey. Kita nak fokus utama tajuk ni, kita nak belajar tentang litar-litar elektrik, apa komponen-komponen yang ada dalam dia dan apa jenis-jenis litar elektrik yang ada. Okey. Litar elektrik yang lengkap wajib ada keempat benda ni. Tengok kat gambar. Yang pertama sel kering, yang kedua wayar penyambung, yang ketiga wajib ada mentol, yang keempat wajib ada suis. Kalau tak cukup empat-empat ni, kita tak panggil dia sebagai litar yang lengkap. Dia kena ada ke semua empat, barulah dia dipanggil sebagai litar yang lengkap. Jadi setiap komponen ni dia ada fungsi-fungsi dia yang tersendiri. Nanti kita akan go through. Tapi awak kena ingat, litar elektrik yang lengkap mesti ada 4 ni. Tak cukup 4, dia bukanlah litar elektrik yang lengkap. Okey. Tunggu je lah, cikgu nak ambil charger. Bateri nak habis. Bateri handphone cikgu nak habis. Bateri cikgu pun cikgu habis, tak ada lah elektrik. Okey. Fungsi komponen elektrik. Okey, yang pertama sel kering tadi tu. Okey, fungsi dia apa? Membekalkan tenaga elektrik dalam litar. Untuk tenaga elektrik ni ataupun arus elektrik boleh mengalir dalam litar, kita perlukan bateri. Supaya dia adalah sumber dia. Macam rumah awak, kalau tak ada tangki air, tiba-tiba tangki air tak ada. Macam mana air nak ada dalam rumah awak? Buka pili tak ada. Buka air kat shower tak ada. Itu fungsi sel kering. Dia umpama pembekal. Tangki dekat situ. Dan awak kena kenal pasti simbol dia. Untuk sebiji sel kering, simbol dia macam ni. Satu garis panjang, satu garis pendek. Kalau dua bateri, dua sel kering, cikgu pun tersalah. Kalau dua sel kering, satu panjang, satu pendek. Ada dua. Kalau macam ni lukisan dia, maknanya ada dua sel kering. Kalau dia lukis macam ni je, maknanya ada satu sahaja sel kering. Seterusnya kita ada mentol. Mentol fungsi dia apa? Mengeluarkan cahaya lah, menghasilkan cahaya, tenaga cahaya, menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga cahaya. Kita boleh juga guna benda-benda yang lain. Contohnya buzzer untuk mengeluarkan bunyi ataupun kipas untuk mengeluarkan angin. Tapi dalam subjek awak dan subjek sains tahun 5, fokus utama kita menggunakan mentol. Jadi mentol simbol dia awak kena ingat, simbol dia macam ni boleh, bulat, lepas tu ada X. Boleh kita panggil dia sebagai mentol juga, ataupun yang macam dia lukis tu dekat simbol tu macam ni, gini. Itu bulat. Ini pun salah satu daripada simbol-simbol mentol. Awak kena tahu cara nak lukis dia. Sebab dalam peperiksaan, dalam soalan, kebiasaannya kalau dia bagi gambar litar elektrik, dia bukan bagi gambar macam ni, gambar yang betul. Biasanya digunakan simbol-simbol. Jadi kena tahulah, kena kenal simbol ni untuk komponen apa, simbol ini untuk komponen apa. Seterusnya suis. Ini suis. Suis ni sama juga fungsi dia seperti suis lampu kat rumah awak, suis kipas. Fungsi dia untuk melengkapkan atau memutuskan litar. Melengkapkan tu maksudnya arus boleh mengalir. Macam mana rupa kalau suis ni lengkap ataupun ditutup? Rupa dia akan macam ni. Gini. Gini. Allah Akbar. Sekali lagi. Suis kalau dia ditutup tu maksudnya lengkap. Maknanya arus boleh mengalir. Kalau dia ditutup, dia macam ni.
Gitulah. Maknanya switch itu tertutup. Kalau switch tu dibuka, dia jadi macam ni. Dibuka tu maksudnya dia punya penutup tu terbuka ke atas. Itu maksudnya dibuka. Dibuka maknanya arus tak boleh mengalir. Apabila arus tak boleh nak mengalir, maka komponen dia, mentol tak boleh menyala. Tapi kalau kita tutup switch tu tertutup macam ni, arus boleh mengalir, makanya bolehlah mentol tu bercahaya, mengeluarkan cahaya. Dia dalam bahasa biasa yang biasa kita gunakan, buka switch tu, buka switch kipas, itu sebenarnya salah. Kalau kita cakap buka switch kipas, maknanya jangan hidupkan kipas. Sepatutnya perkataan yang kita gunakan, tutup. Kalau kita nak hidupkan kipas, kita kena gunakan perkataan tutup switch. Sebab apabila switch ditutup, barulah arus boleh mengalir. Tapi kalau switch terbuka macam ni terbuka lah ni, arus tak boleh mengalir. Okey, seterusnya kita ada wayar. Kegunaan wayar untuk membenarkan tenaga elektrik mengalir melalui litar. Umpama jalan raya, dia berfungsi macam tu lah, supaya ada kereta boleh lalu. Dalam elektrik, komponen elektrik, wayar ni fungsi dia untuk mengalirkan arus elektrik. Itu simbol dia, garisan. Okey, apa fungsi switch dalam litar? Tengok tu. Bila terbuka, mentol tak menyala. Tapi bila switch tertutup, mentol tu boleh menyala. Okey, soalan cikgu, ada berapa sel kering dalam litar yang ni? Cuba tengok gambar. Ada berapa sel kering? Jawapan dia adalah 2. Kita ada 2. Sebab tengok ni, garis panjang, garis panjang, garis pendek, garis panjang, garis pendek. Ada 2 set. Jadi maknanya ada 2 sel kering dekat situ. Jadi awak tengok tu. Bila switch terbuka, terangkat, mentol tak menyala. Bila switch tertutup, mentol boleh menyala. Itulah maksudnya switch terbuka dengan switch tertutup. Okey. Faktor kecerahan mentol. Jadi macam mana kita nak tahu apa yang menyebabkan mentol itu cerah ataupun mentol itu malap? Okey. Yang pertama adalah bilangan mentol. Dekat sini, dekat yang sebelah kiri, kita menggunakan sebiji mentol sahaja. Yang di sebelah kanan ni pula ada 2 biji mentol. Jadi apabila makin banyak bilangan mentol, semakin bertambah bilangan mentol, semakin malaplah dia. Umpamanya awak ada sepinggan nasi, kalau awak makan seorang-seorang, awak kenyang. Kalau kongsi berdua nasi tu, tak apa nak kenyang lah kan. Sama juga dengan bilangan mentol. Jadi apabila mentol makin bertambah, kecerahan makin berkurang. Seterusnya, bilangan sel kering. Yang di sebelah kiri ni pula ada 1 sel kering saja, manakala yang di sebelah kanan kita ada 2 sel kering. Jadi yang mana awak rasa akan lebih cerah? Jawapannya yang mestilah yang di sebelah kanan. Sebab di sebelah kanan tu ada 2 sel kering. Jadi dia punya sumber tenaga tu lagi banyak. Jadi kecerahan dia akan lebih kuat berbanding dengan yang di kiri. Dia hanya ada 1 sahaja sel kering. Okey, dalam tajuk elektrik ni kita ada 2 jenis litar. Bukan litar yang orang kata lumba motor, lumba kereta tu. Ini kita panggil sebagai litar lah. Litar ada litar jenis bersiri. Kita ada jenis litar selari. Yang ini bersiri, yang ini pula adalah selari. Okey, kalau awak nampak perbezaan antara litar bersiri ni dah, dia umpama satu gelung sahaja. Dia ada satu laluan saja kan? Pusing macam gelang. Tetapi kalau dekat litar selari ni, awak nampak dekat sini dan sini dia macam bercambah kan? Umpama simpang, ada 2 simpang, dia pecah kanan kiri, atas bawah kan? Itu yang kita panggil sebagai litar selari. Yang di sebelah kiri ni litar bersiri. Siri maksudnya satu gelung saja. Selari dia ada pecah. Dia ada simpang. Okey, litar siri ni kita tengok dulu. Maksud dia nombor 1. Litar yang mempunyai satu laluan untuk tenaga elektrik mengalir. Macam cakap, satu laluan je, satu gelung, pusing sekali. Manakala litar selari dia mempunyai 2 atau lebih laluan untuk elektrik mengalir. Okey, kat sini laluan pertama, yang sini bawah ni pula laluan yang kedua. Jadi kita panggil dia litar selari. Okey. Dalam litar bersiri, mentol disusun dalam laluan yang sama. Tengok ni, laluan yang sama. Kan laluan yang sama, pusingan. Dia berada dalam laluan yang sama, dia bersebelahan saja. Manakala dalam litar selari, dia disusun dalam laluan berbeza. Yang laluan pertama kat sini, laluan kedua dekat sini pula mentol dia. Berbeza-beza laluan. Okey.
Semakin banyak bilangan mentol dalam litar, yang ni untuk yang siri, semakin malap nyalaan dia. Ni kalau untuk litar bersiri. Jadi dalam litar bersiri, kalau kita letak banyak-banyak mentol, makin lama mentol tu akan makin malap. Maknanya, mentol yang pertama cerah. Mentol yang kedua, kurang sikit. Mentol yang ketiga, lagi kurang. Mentol yang keempat, paling malap. Itu kalau litar bersiri. Dia mula-mula cerah. Malap. Sangat malap. Paling malap. Sebab apa? Sebab mentol-mentol tadi tu dia berada dalam satu laluan kan. Jadi disebabkan dia berada dalam satu laluan, dia kena yang depan tu, mentol yang berada di depan sekali, dia dapat paling banyak tenaga. Mentol yang belakang sikit dapat sikit je. Makin belakang makin dapat sikit, makin dapat sikit. Sebab dia kongsi-kongsi. Umpama kalau awak nak makan, nak berkongsi gula-gula dengan adik awak lah, mesti awak ambil makan banyak sikit, betul awak bagi adik awak sikit. Itu dalam litar bersiri. Manakala dalam litar selari, tengok ni, dia kata kecerahan nyalaan mentol sama. Jadi maknanya dekat sini, okay, sekejap. Mentol yang dekat sini dengan mentol yang dekat sini, kecerahan dia sama. Sama-sama cerah. Sebab apa? Tenaga yang mengalir dalam laluan yang atas dan laluan yang bawah sama. Faham? Kalau yang dekat atas tu, tenaga elektrik yang mengalir 10 voltan. Dekat laluan bawah, tenaga yang mengalir pun 10 voltan juga. Tetapi dalam litar bersiri, disebabkan ada mentol yang hadapan, belakang apa semua, yang depan ni dapat 10. Yang belakang ni dapat 5 contohnya. Jadi untuk dalam litar bersiri, makin lama mentol tu makin kurang dapat tenaga. Tetapi dalam litar selari, dia terpisah dua laluan. Jadi dalam laluan tersebut, masing-masing tak payah nak kongsi-kongsi lah tenaga tu. Faham? Okey. Cuba awak nampak, awak tengok gambar ni. Gambar ni berubah kan? Berbanding dengan gambar sebelum ni. Mula-mula cikgu bagi gambar macam ni kan? Gambar rajah yang betul. Sekarang ni cikgu bagi gambar macam ni. Dalam peperiksaan, kadang-kadang dia bagi gambar macam ni. Kebanyakannya dia akan bagi gambar macam ni. Gambar simbol. Sebenarnya sama je. Tengok tu, dua yang litar bersiri, dua mentol, satu sel kering, satu Swiss. Dua mentol, ni dia ada bertambah pula. Satu Swiss. Ini pun litar selari, dia ada dua mentol, dua sel kering. Yang ini pula, dia tersalah lukis, tak apa. Tapi awak kena kenal simbol-simbol dia. Ini simbol apa, ini simbol apa. Jadi macam mana kita nak kenal lukisan apa tu simbol litar selari? Awak tengok ni, dia ada pecah dua ni. Dia ada pecah. Dia ada simpang. Kalau awak nampak ada simpang, maknanya itu adalah litar selari. Kalau dia satu laluan saja macam rantai, itu mesti litar bersiri. Okey. Dalam litar bersiri, jika satu mentol terbakar, mentol yang lain takkan menyala. Contoh lah kan, yang ini kan. Yang ini terbakar kan. Mentol terosak. Jadi litar ni tak akan boleh menyala. Mentol yang dekat sebelah dia ni tak boleh menyala. Walaupun mentol yang dekat sebelah ni elok, tapi disebabkan mentol yang ni dah rosak, mentol yang sebelah dia tak akan boleh menyala dah. Okay, jika satu Swiss dibuka, mentol lain tidak akan menyala. Kalau kita ada dua Swiss, dekat sini pun kita letak lagi satu Swiss. Yang ini kita buka, yang ini kita terbuka, yang ini pada Swiss tertutup. Litar ini tak boleh mengalirkan arus elektrik. Okey, manakala dalam litar selari, jika satu mentol terbakar, mentol lain boleh lagi menyala. Contohlah kan, mentol yang ini terbakar kan, mentol yang ini masih lagi boleh menyala. Sebab apa? Sebab dia laluan yang berbeza. Kalau yang dekat sini terbakar, arus tu boleh ikut laluan yang bawah. Kalau yang terbakar tu yang bawah, arus tu ikut laluan atas. Faham? Jatuh lampu juga. Okey. Jika satu Swiss dibuka, mentol lain masih lagi boleh menyala. Contoh kita letak dua Swiss ya. Satu dekat sini, satu dekat sini, satu lagi Swiss kita letak kat sini dekat bawah. Jadi kalau kita buka salah satu Swiss tu biar dia terbuka, arus masih lagi boleh ikut laluan yang bawah. Okey. Untuk litar bersiri yang ini, sumber elektrik lambat habis. Sebab dia ada satu laluan saja kan. Dia lambat habis. Tapi untuk sumber elektrik dekat litar selari, sel kering tu cepat kehabisan tenaga. Sebab apa? Sebab dia ada banyak laluan. Semakin banyak laluan, semakin banyak tenaga diperlukan. Kalau dekat rumah awak tu, sebenarnya litar elektrik yang dekat rumah awak, yang Swiss lampu apa semua ni, awak rasa litar apa? Siri ke selari?
Jawapan dia selari. Sebab apa? Sebab kalau awak buka suis, awak tutup suis lampu, nyalakan lampu, kipas awak boleh tutup kipas, boleh off kipas awak, tak ada masalah. Sebab rumah awak ada banyak-banyak suis. Maknanya rumah awak adalah litar selari. Okey, seterusnya kita nak masuk ke teknik menjawab soalan. Okey. Rajah menunjukkan 3 litar elektrik R, S dan T. Kecerahan mentol-mentol itu direkodkan. R cerah, S lebih cerah, T paling cerah. Okey, dalam soalan ni apa pemboleh ubah yang dimanipulasikan? Dia tak tanya, cikgu tanya. Pemboleh ubah manipulasi adalah benda yang berbeza-beza. Benda yang berbeza-beza dalam setiap gambar. Yang berbeza-beza kat sini adalah bilangan mentol. Apa pemboleh ubah yang bergerak balas? Pemboleh ubah bergerak balas adalah kesan kepada perbezaan tadi. Kesan dia apa? Kecerahan nyalaan mentol. Kena ingat tu ya. Okey, di soalan pertama dia tanya apakah corak perubahan kecerahan mentol-mentol itu. Jadi kalau soalan tanya awak corak ya, awak kena baca daripada kiri pergi ke kanan kalau gambar. Manakala kalau dia bagi awak jadual, baca daripada atas pergi ke bawah. Jadi corak dia adalah kat sini cerah, lebih cerah, paling cerah. Dia tanya apa corak. Jadi corak dia adalah semakin cerah. Sebab daripada R ni dia cerah. Kemudian S lebih cerah, T paling cerah. Jadi corak dia kat situ semakin cerah. Nyalaan mentol semakin cerah. Kalau dia buat daripada, jangan baca daripada kanan pergi ke kiri. Salah. Kita mesti baca kalau gambar daripada kiri ke kanan. Kalau jadual daripada atas ke bawah. Okey. Dia tanya awak pula, apakah kesimpulan yang Masya-Allah. Apakah kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan maklumat yang diberi? Maklumat yang diberi macam kita cakap tadi. Bilangan mentol berbeza-beza kan? Kecerahan pun berbeza-beza. Ya, apa yang awak boleh nampak kat sini, apabila bilangan mentol semakin berkurang, kecerahan semakin bertambah. Jadi kesimpulan dia, semakin berkurang bilangan mentol, semakin cerah nyalaan mentol. Itu dia kesimpulan dia. Kesimpulan ayat dia boleh sama dengan hipotesis, tak ada masalah. Okey, seterusnya. C. Kecerahan mentol bergantung kepada bilangan bateri. Berdasarkan pernyataan di atas, nyatakan satu hubungan di antara kecerahan mentol dan bilangan bateri. Boleh bagi jawapan yang sama. Semakin bertambah bilangan bateri, semakin cerahlah mentol. Macam cikgu cakap tadi kan. Bateri itu adalah sumber tenaga. Jadi boleh gunakan ayat hipotesis. Untuk hubungan dengan kesimpulan boleh gunakan ayat hipotesis. Boleh gunakan jika bilangan bateri bertambah, mentol semakin cerah. Ataupun semakin bertambah jumlah bateri, semakin bertambah kecerahan mentol. Seterusnya nyatakan apakah yang ditetapkan pemboleh ubah yang dimalarkan. Cuba kita tengok tadi. Apa yang ditetapkan? Apa yang sama dalam R, S dan T? Benda yang sama. Jawapan dia adalah bilangan sel kering. Sel kering dekat R ada 2, sel kering dekat S ada 2, dekat T pun ada 2 juga. Okey. Apakah tujuan penyiasatan ini dijalankan? Untuk penyiasat tujuan, mesti ayat dia untuk mengkaji hubungan di antara pemboleh ubah manipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Itu dia punya format cara awak nak jawab. Jadi macam yang cikgu cakap tadi, pemboleh ubah yang dimanipulasikan apa dia? Bilangan mentol. Berbeza-beza. Benda yang berbeza-beza antara gambar. Apa yang bergerak balas? Kecerahan nyalaan mentol. Itu pemboleh ubah bergerak balas. Jadi jawapan untuk tujuan penyiasatan ini untuk mengkaji hubungan di antara untuk mengkaji hubungan di antara bilangan mentol dalam litar elektrik dengan kecerahan nyalaan mentol. Dia menghubungkan di antara pemboleh ubah manipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas. Kena ingat, untuk tujuan eksperimen, untuk menyiasat hubungan di antara pemboleh ubah manipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas. Untuk tahu jawapan tu, awak kena tengok gambar, baca maklumat yang diberikan, kenal pasti apa pemboleh ubah yang dimanipulasikan, apa pemboleh ubah yang pemboleh ubah yang bergerak balas.
Okey, itu saja. Kalau kamu ada confuse apa-apa, boleh rujuk buku teks ataupun play balik video ni, tengok balik dekat bahagian-bahagian yang kamu keliru. Kalau ada yang tak faham, boleh PM cikgu secara personal, boleh tanya cikgu sebarang soalan. Kalau tak ada masalah, boleh jawab soalan-soalan yang cikgu dah berikan. Okey, itu saja.